Datuk Timbalan Petua. Saya ingin menanya Menteri, memang dalam SOSMA ada satu peruntukan mengatakan tindakan mereka yang atas isu politik tidak boleh ditahan. Tapi dengan dimasukkan bab 6A kanun kesesaan ini di bawah seksyen 13 B yang saya hujarkan semalam, ia terlalu luas. Maksudnya di bawah penal code, kalau seseorang itu demi agama dia, demi political cause of belief, boleh menjadi satu kesalahan, dan di bawah penal code dimasukkan di bawah jadual SOSMA terpakai kepada mereka di bawah penal code ini. Maksudnya di sana kata, memang dalam SOSMA kata politician tidak boleh ditahan di bawah SOSMA, tapi sekarang kita masukkan mereka yang ada niat untuk menyebar fahaman politik boleh ditahan. Jadi bercanggahlah, adakah niatnya untuk meluaskan? Kalau kita di bawah SOSMA kata tak boleh tangkap ahli politik, tetapi di bawah penal code sekarang dikatakan SOSMA boleh dipakai. Akankah kerajaan gunakan cara ini menangkap ahli-ahli politik di bawah penal code sungguh SOSMA? So jadi macam bercanggah. If you can get the two, sebab itu kita mengubah undang-undang, kita tidak boleh menyebabkan kekeliruan. Kita mesti jelas. So I'd like to see how we can reconcile that two provision. Sebenarnya provision di bawah, peruntukan di bawah bab 6A ini lebih luas daripada peruntukan di bawah SOSMA yang asal, section tadi yang berhormat baca. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ada sedikit kekeliruan dalam persoalan penggunaan SOSMA, Yang Berhormat. SOSMA sebenarnya bukanlah undang-undang penal law, Yang Berhormat. Sebenarnya SOSMA adalah procedural law, undang-undang prosedur. Makna dia, kesalahan tidak ada letak di bawah SOSMA itu sendiri. Hanya dua jenis kesalahan yang diletak di bawah SOSMA, iaitu soalan-soalan orang yang memakai AMD. Kalau dia merosak dan sebagainya AMD, dia boleh dituduh di bawah SOSMA. Satu lagi ialah kesalahan mendedahkan maklumat ataupun information berhubung dengan saksi-saksi. Ini kalau didapati berlaku, boleh dituduh di bawah undang-undang SOSMA itu sendiri. Tetapi apabila undang-undang ini, penal code ini dimasuk di bawah schedule SOSMA, apa yang berlaku ialah prosedur di bawah CPC tidak digunakan, boleh menggunakan prosedur di bawah SOSMA. Jadi dalam keadaan sedemikian, bukan soalan substantive law dia sendiri, Yang Berhormat, tetapi soalan procedural law dia. Jadi prosedur SOSMA itu mudah saja. Penyelidikan IP akan dibuka oleh bila tuduh dibuat, IP akan dibuka ataupun investigation paper akan dibuka, dan penyelidikan itu dibawa dan diserah macam penyelidikan biasa juga, Yang Berhormat. Hanya yang beza dia macam the treatment of witness dia, itu pun boleh juga semasa itu ditangkap. Hanya pegawai penyelidik boleh menangguhkan selama beberapa jam sebelum orang yang dituduh itu dibenar berjumpa dengan peguam, dibenar berjumpa dengan keluarganya. Jadi dalam soal sedemikian tidak ada perbezaannya sebenarnya. Perbezaan substantif tidak ada, hanya procedural dia saja berbeza. Yang ketiganya, apabila dia dah dituduh dan meminta bail dan sebagainya, semua dibolehkan, Yang Berhormat. Dan selepas itu atas hakim pula apabila dia telah dituduh nanti. Jadi proses membawa seseorang yang dituduh di bawah SOSMA ini, sama dengan yang dibawa daripada menerusi CPC juga. Sebab dia bukan substantive law, Yang Berhormat. Tuduh dia masih di bawah penal code.
Jadi makna dia, safeguard dia sendiri memang dah ada dalam penal code, dalam CPC itu memang dah ada, Yang Hormat. Jadi dia tidak ada hubung kait langsung dengan soalan yang dibimbangkan oleh Yang Hormat. Saya faham apa yang kata Yang Hormat tu. Yang Hormat kata dia boleh dituduh oleh kerana ini tidak ada kena dengan orang politik. Tetapi dalam itu ada aktiviti-aktiviti politik juga yang dijalan di bawah penal code section yang Yang Hormat sebut tadi, dan bolehkah dia dikena. Tapi hukumannya kalau dia dapat sabit bersalah, akan dia juga dihukum di bawah penal code. Semacam mana kalau tak ada susma pun dia boleh juga dituduh di bawah mengikut prosedur CPC. Jadi prosedur dia hanya mungkin saksi boleh berinteraksi dan cross examination tu cara lain, ada prosedur-prosedur tentu dalam mahkamah dan penyelidikan. Jadi dengan keadaan sedemikian, Yang Hormat, saya cukup yakin proses dan pemantauan masih IP investigation paper itu masih disalur kepada DPP, kepada AG, dan AG akan menilai, dan apabila didapati Sianu ada cukup bukti dan saksinya, baru dia dituduh, Yang Hormat. Jadi saya tidak melihat bagaimana dia boleh menjadi satu kebimbangan kepada Yang Hormat. Ya, sila beruas. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua. Jadi saya nak dapat penjelasan daripada Menteri. Kalau I stand corrected kalau saya tersilap daripada kata pandangan saya berkenaan dengan cara undang-undang ini akan terpakai. Dengan hormatnya ingin saya katakan bahawa SOSMA ini dia melampaui atau CPC, kanun acara jenayah. Sebab itu kerajaan memperkenalkan SOSMA. SOSMA ini diperkenalkan untuk memudahkan hak asas rakyat yang dijamin, hak kebebasan asas rakyat yang dijamin di bawah perlembagaan. Sebab itu memang saya setuju SOSMA ini pun satu akta prosedur yang pada khidmat saya akan kita kata override the provision of the CPC. Maksudnya di bawah SOSMA kita boleh tangkap tanpa warrant, dan juga keterangan-keterangan yang biasanya tidak boleh diterima di bawah akta keterangan boleh diterima. Di bawah CPC ada prosedur-prosedur dia akan semua tidak terpakai. Sebab itu di bawah chapter 6A kanun kesesaan ada dinyatakan terorisme. Apa itu teroris? Dan yang ditakrif dia begitu luas sekali. Dan juga dinyatakan di sana kalau sesiapa to promulgate political belief or religious belief to champion a cause pun boleh menjadi satu kesalahan di bawah chapter 6A ini. Pada kebiasaannya di bawah undang-undang biasa, di bawah CPC, kita boleh mempertahankan kalau ada fitnah, ada bukti-bukti ataupun keterangan palsu, kita boleh menggunakan peruntukan-peruntukan di bawah akta keterangan untuk mahkamah menolak keterangan-keterangan palsu. Tetapi di bawah SOSMA ini, mahkamah tidak boleh menolak kalaupun keterangan-keterangan itu palsu, kerana tidak boleh dicabar di bawah SOSMA. Jadi kalau kita bandingkan, kita tidak masa satu persatu. Kalau kita dengan izin Datuk Yang Ketua, maksud saya ini SOSMA ini override CPC. Saya nak tahu itu sebenarnya dari pahaman saya sebagai peguam, itulah sebabnya kerajaan nak menggunakan undang-undang prosedur darurat ini di bawah 149 Perlembagaan Persekutuan. Adakah ini kedudukannya? Bagi saya itulah kedudukannya, CPC overridden by SOSMA. Terima kasih, Hormat. Sebenarnya, Hormat, apabila satu-satu kesalahan dijangka ataupun dianggap telah berlaku, laporan dibuat, penyelidikan sebagai biasa juga dijalani, Hormat. Bagaimana tidak ada SOSMA dan tidak ada tu, memang siasatan biasa akan dilaksanakan juga. Tapi kalau didapati bahawa
ada saksi-saksi yang mungkin tidak mahu namanya terdedah, diketahui oleh orang, barulah menggunakan provision di bawah SOSMA kalau undang-undang itu terjatuh di bawah jadual SOSMA. Jadi makna dia adalah second step ataupun peringkat yang kedua pandangan daripada polis untuk mempertahankan supaya kes boleh diselidik, supaya saksi tidak rasa takut dan pihak-pihak lain yang akan membukti dan membantu polis dalam siasatan tidak berasa bimbang dan takut. Itu saja tujuan SOSMA, tidak ada tujuan lain. Ya. Tujuan ia adalah untuk memprotekkan orang yang melapor, memprotekkan orang menjadi saksi dan tidak ada tujuan lain. Jadi Yang Berhormat, saya cukup yakin bahawa apabila undang-undang dilaksana nanti, itulah proses akan digunakan. Tapi kalau tidak ada elemen-elemen yang saya sebut tadi berlaku, polis akan sentiasa menggunakan CPC juga, Yang Berhormat. Saya bagi contoh kalau boleh dapat penjelasan. Terima kasih Datuk Timbayan di Petua. Katakan seseorang itu didakwa di bawah kanun kesesaan bab 6A. Kebiasaannya kalau dia sesuatu kes itu bukan kes bunuh ataupun kes yang boleh mendatangkan hukuman yang sangat berat 20 tahun ataupun kes bunuh, biasanya mahkamah akan membenarkan jaminan diberikan kerana seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan atau disabitkan sesuatu kesalahan. Tetapi kalau bab 6A ini dimasukkan di bawah SOSMA ini, di bawah SOSMA, mahkamah tidak boleh memberikan apa-apa jenis jaminan. Kalau didakwa saja di mahkamah, mahkamah mesti memerintahkan beliau dipenjarakan atau ditahan. Dan di bawah SOSMA, seseorang itu mesti dibawa ke mahkamah tinggi untuk dibicarakan. Di bawah CPC, kalau kes itu bukan berat sangat, di bawah ujuk bidang kuasa magistrat, beliau boleh didakwa di mahkamah magistrat. Tapi kalau kita masukkan jadual ini ke dalam SOSMA ini bermaksud kes yang tidak begitu hukuman tidak begitu berat pun mesti dibawa ke mahkamah tinggi. Pada masa sekarang di bawah CPC atau kes jenayah biasa kanun kesesaan, hanya kes-kes yang hukum mati yang terus dibawa ke mahkamah tinggi. Jadi maksud saya ini ialah kes-kes yang pada kebiasaannya mereka tidak akan ditahan dan dipenjarakan sehingga dibukti kesalahan yang dilakukan seseorang itu. Tapi kalau kita masukkan bab ini di bawah SOSMA, ini bermaksud orang ini akan ditahan mungkin sampai 10 tahun yang salah saya nyatakan semalam. Kerana semasa perbicaraan di mahkamah tinggi, beliau mesti ditahan atau dipenjarakan. Dan kalaupun mahkamah mengatakan orang ini, mahkamah tinggi mengatakan orang ini tidak bersalah, mahkamah tidak boleh membebaskan beliau kalau pihak pendakwa raya ingin merayu dan memohon kepada mahkamah supaya orang itu terus ditahan. Dan kalaupun selepas rayuan mahkamah rayuan ini bukti apa yang mengambil masa 2-3 tahun lagi, mahkamah rayuan mendapati orang ini tidak bersalah juga, beliau kalau ada lagi rayuan kepada mahkamah persekutuan, orang ini masih mesti ditahan di bawah CPC, kanun jenayah acara yang biasa. Kalau mahkamah pertama kali membuat keputusan seseorang itu tidak bersalah, orang itu mesti dibebaskan. Apatah lagi pada peringkat rayuan, mahkamah kata tidak bersalah, mesti dibebaskan. Jadi maksud saya ini kebimbangan yang saya utarakan semalam ialah SOSMA ini kita kata mengidapkan hak orang yang tidak bersalah pun, mahkamah kata tak bersalah pun masih mesti ditahan atau dipenjarakan. Kalau boleh kita nak dapat satu kepastian dalam isu ini supaya orang yang tidak bersalah ini tidak dengan tidak adil terus ditahan atau dipenjarakan. Terima kasih, Ahmad. Saya melihat ada dua perkara kebimbangan yang dihadapi oleh Yang Berhormat. Yang pertama, apabila seseorang itu ditangkap, proses dia sama, Ahmad. Telah ditangkap dengan bukti yang nyata,
telus dan sebagainya. Lepas tu dia dituduh di mahkamah. Dan apabila dia dituduh di mahkamah, pihak DPP boleh meminta kepada mahkamah supaya orang ni disimpan dalam penjara, ya. Simpan dalam penjara. Dan hakim pula tidak ada hak untuk mengatakan oh tak payah. Ya, itu kebimbangan yang hormat. Jadi apa berlaku apabila pembicaraan kali kedua, rayuan kali kedua ini memakan masa yang panjang. Jadi orang ini akan disimpan dalam penjara ataupun tempat penahanan dengan begitu rupa tidak diberi kebebasan keluar sana. Jadi kebiasaannya kalau ada bawah CPC dia boleh meminta bail dengan syarat dia bailable offence atas budi bicara hakim menilaikan sama ada dia boleh dilepas ataupun tidak. Tapi di sini yang umat kita kena menerima hakikat bahawa tujuan SOSMA ini ialah untuk kes-kes yang tertentu, yang umat. Jenis kes yang tertentu yang mana ada ancaman bukan daripada yang ditahan saja, umat. Ancaman kepada semua pihak ataupun orang yang dituduh itu boleh mengancam orang di luar dan orang di luar itu boleh mengancam yang dituduh. Jadi dua cara. Dan yang berhormat juga terpaksa menerima hakikat. Kita tak ada bolehlah mengatakan sistem ini perfect, yang berhormat. Tetapi kita cuba melihat macam mana DPP ataupun pihak peguam negara mengendalikan kes itu supaya cepat yang boleh dan tidak menahankan orang itu lama sangat dalam penjara. Saya faham keraguan yang berhormat itu, saya faham, dan ada possibility berlaku. Itu saya setuju. Saya setuju ada possibility berlaku. Tetapi itu if you really don't believe in humanity anymore, yang hormat. Jadi kalau you gunakan lagi ada kepercayaan sedikit kepada sistem ini, saya cukup yakin yang berhormat boleh terima. Datuk, di bawah yang diputus, saya mohon satu daripada pihak kerajaan kalau boleh untuk memastikan salah guna kuasa tidak berlaku, ialah kalau boleh pihak kerajaan memindah bab 6A kanun kesesaan supaya ia dihakkan takrif teroris ini tidak begitu luas. Kita hakkan kepada teroris yang sebenar-benarnya. Dan supaya negara kita ini is a rule of law, not rule of man. Kalau dia pendakwa rasa saya nak dakwa dia di bawah bab 16A ini, nak gunakan SOSMA ini, saya suka-suka saya dakwa dia di mahkamah, dia akan dikurung atau dipenjarakan 10 tahun, lebih kurang 10 tahun. Kalau saya rasa saya nak bagi peluang, saya tak dakwa dia di bawah SOSMA. Maksud saya ni kita mesti adil kepada semua rakyat. Dan kalau boleh, saya akan setuju dengan SOSMA. Kalau bab 6A ni kita takrif semula dengan lebih ketat siapa dia yang teroris ini, supaya orang yang tidak bersalah, orang yang bukan teroris sebenar tidak akan dikurung bertahun-tahun tanpa sebab. Itulah harap kalau boleh saya dapat pandangan kerajaan. Lepas ni saya. Okey, terima kasih. Sila Menteri. Satu lagi, Yang Hormat, bahawa kes yang Berhormat refer tu, iaitu kalau seseorang itu telah dituduh, apa soalannya, adakah yang dituduh itu melakukan kesalahan keselamatannya dalam negeri kepada negara. Kalau kes itu bukan di bawah undang-undang yang melakukan kesalahan keselamatan, bahawa dia tidak terkena dengan SOSMA ni, Ahmad. Dan satu lagi, yang kedua ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun, seorang yang perempuan atau seorang yang sakit atau seorang yang uzur, ini juga dimaafkan ataupun boleh dimaafkan oleh pihak undang-undang dan tidak perlu menerima apa yang Berhormat sebut, yang Berhormat bimbangkan sangat tadi, kerana pembicaraan yang begitu panjang yang boleh menyimpan orang tu, akhirnya nanti selepas pembicaraan dia dapati tidak bersalah. Ini yang kebimbangan yang Berhormat sebut. Tetapi tadi yang Berhormat yang kedua menyebutkan kenapa tak diubah saja ni, ubahkan, tarikkan ini undang-undang. Jadi yang Berhormat patutnya daripada awal lagi yang Berhormat beri notis, mungkin kita boleh fikirkan, sekarang dah terlambat, Yang Berhormat. Sebab prosedur peraturan Dewan tu tak boleh meminda benda yang ada dalam Dewan, Yang Berhormat. Pindahan hendak dibuat kepada kanun kesesaan, bukan SOSMA.
kerana bil di depan kita adalah bil SOSMA. Yang saya khawatirlah kanun kesesahan 46A ini terlalu luas. Sudah tak berhabisan Yang Amat. Terima kasih. Ya, Sepang. Terima kasih Timbalan Ketua dan juga terima kasih kepada Menteri. Saya rasa Menteri bersetuju bahawa SOSMA ini adalah satu undang-undang yang memang banyak bercanggah dengan perlembagaan. Sebab itulah dalam seksyen ini, dalam beberapa seksyen di dalam SOSMA ini secara jelas menyatakan, walaupun contohnya seksyen 5 kurungan 3 walaupun bercanggah dengan artikel 5, seksyen 6 kurungan 6 walaupun bertentangan dengan artikel 5, seksyen 7 kurungan 9 walaupun bertentangan dengan artikel 9 freedom of movement, lepas tu seksyen 30 jadi dan malahan juga bercanggah dengan seksyen 51A, seksyen beberapa peruntukan dalam Evidence Act. Jadi soalan saya very particular dua perkara Mohd Menteri. Pertamanya berkaitan dengan tidak ada bil ini di bawah seksyen 13.1. Kalau kita lihat bila tidak ada bil ini, masalahnya adalah kita tolak terus prinsip presumption of innocence ini. Saya boleh terima kalau sekiranya bil ini dia masih boleh letak non-bailable, tapi subjek kepada mahkamah sendiri boleh tengok satu-satu kes lah, case by case basis. Tapi kalau kita buat satu macam sweeping macam gitu, bermakna semua tak boleh bail. Tentang tadi dikatakan bahawa wanita dan sebagainya, itu dalam kes biasa pun memang begitu keadaannya. Sebab itulah dalam kes Hatan Tuya pun Azad Baginda dapat bail. Jadi ini kita faham, tapi mengadakan peruntukan tak boleh langsung bil ini, bagi saya satu yang begitu draconian dan drastik. Satu. Yang keduanya, seksyen 30 ini, saya rasa saya dipahamkan bahawa Menteri juga ada background undang-undang, bahawa kalau kita lihat ayat dalam seksyen 30 itu jelas, saya tak tahu kat mana, macam mana kita nak justify ini bukan ketidakadilan. Pertamanya, dia dah dibebaskan oleh mahkamah, tapi pendakwa raya boleh buat permohonan secara oral pending file notice of appeal. Lepas tu yang best saya bacakan, kalau nak bacakan betapa draconiannya, upon application, section 32, upon application by the public prosecutor under subsection 1, the court shall remand the accused in prison pending the filing of notice of appeal. Maknanya the court ni, mahkamah tidak ada langsung budi bicara. Ada permohonan mesti wajib lepaskan, mesti wajib remand. Okey, lepas tu section 33 pula, when the public prosecutor, yang jadi subject matter dalam pinaan ini, when the public prosecutor file notice of appeal against the prosecutor, the prosecutor may apply to the trial court for an order to commit the accused, remanded and pending the disposal of the appeal. Lepas tu 4 kata, upon application by the public prosecutor under section 3, the court shall commit the person to prison. Lagi sekali, tidak ada mahkamah diikat tangan. Selalunya bila kita buat permohonan, saya rasa sepatutnya buatlah satu macam caveat sikit. Maknanya kalau nak buat permohonan pun, permohonan tu by motion, diserahkan kepada orang yang dibebaskan ini untuk file affidavit. Lepas tu barulah hujah dan mahkamah putuskan, barulah nampak di situ ada keadilan. Ini tidak dibenarkan DPP buat, pendakwa buat, lepas tu mahkamah mesti bagi. Kalau gitu, kenapa kita namakan permohonan? Itu lebih baik kita kena namakan arahan, bukan permohonan. Jadi apa guna orang tu bebas sekalipun, mahkamah masih boleh lagi remand dia. Saya rasa yang Menteri boleh setuju dengan saya, ini tak boleh, seksyen macam gini tak boleh nak justify lah benda ni satu yang adil. Setuju tak? Terima kasih Yang Berhormat. Saya memang mengamati hujah Yang Berhormat, bahawa apabila seseorang telah dituduh di mahkamah dan selepas itu dibebas oleh mahkamah berlandaskan mungkin pandangan mahkamah pada ketika itu tidak mencukupi untuk menasabahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi orang itu dilepas, dan apabila DPP membuat permohonan untuk buat appeal, rayuan ke atas kesalahan tersebut, dan pada ketika itu juga dia boleh memohon kepada mahkamah dan mahkamah memberi bail
tidak boleh memberi bel kepada dia, mesti ditahan dalam tahanan penjara ataupun polis. Jadi dalam keadaan sedemikian Yang Hormat, memang saya setuju dengan Yang Hormat. Persoalannya sebab ada sebab-sebab yang tertentu yang mana dalam kes-kes keselamatan bahawa kita tidak boleh semudah itu melepas orang yang berlandaskan technical discrepancy saja. Mungkin daripada sudut teknikal actually mungkin telah berlaku kesalahan. Jadi dalam keadaan sedemikian berhaklah pihak pendakwa raya menahankan orang itu. Kalau dilepas, dia mungkin lari ke negara lain ataupun dia pindah ke negara lain. Jadi dalam keadaan tuduhan itu tidak pun apa rayuan kita buat pun tidak akan dapat dilaksana. Akhirnya keadilan Yang Hormat, saya pasal peraturan ni saya tahu cukup tahu Yang Hormat. Okey, depan. Maknanya keadilan tidak akan dapat dilaksanakan oleh kerana mahkamah the first instance membebaskan orang ini, padahal mungkin DPP berpendapat bahawa ada bukti-bukti yang cukup yang boleh membuat rayuan ke mahkamah. Jadi dalam keadaan demikian, kalau bukti-buktinya memang didapat tidak mencukupi, kalau DPP ataupun Attorney General memikirkan bahawa tidak ada bukti-bukti sahih didapati dalam kes-kes itu dan tidak membuat rayuan, dia kes habis macam tu saja Rahmat. Ya. Persoalannya, terima kasih kepada Tuan, terima kasih kepada Menteri. Persoalannya, bila seorang tu dah bebas, setelah kes dibicarakan, all the evidence have been presented dengan izin, bermakna mahkamah telah mengkaji keseluruhan evidence. Saya boleh setuju, maknanya DPP ataupun pendakwa raya boleh memohon untuk orang tu diriman, tapi sekurang-kurangnya adalah satu prosedur buat permohonan secara bertulis. Lepas tu pihak yang nak dijadikan mangsa ini untuk ditahan setelah mahkamah putuskan salah, mestilah diberi ruang untuk ribat. Mungkin juga DPP hanya memberikan alasan-alasan flimsy saja. Sebab itulah harus ada permohonan yang proper dengan affidavit. Contohnya kalau dia ni flight risk, sebagai contoh flight risk, maknanya lepas dibebaskan dia mungkin keluar negara, takkanlah polis kita tak boleh buat pengawasan. Maknanya saya rasa ada mekanisme lain yang kita boleh buat. Ataupun yang saya betul-betul concern, Menteri, macam manakah apabila DPP buat permohonan ni mahkamah mesti bagi. Saya tak dapat nak rationalize macam mana satu permohonan yang dibuat mesti mahkamah bagi. Apa tujuan permohonan tu kalau memang mahkamah kena bagi? Takkanlah tak ada langsung orang yang kena tuduh ni selagi dia dapat tak bersalah, tak boleh nak ribat poin yang daripada DPP ni. Lepas tu bila dia mahkamah rayuan katakan menang lagi kali kedua, pun dia boleh buat permohonan dan mahkamah mesti bagi juga. Apa ni? Takkanlah kita terlampau prejudis sangat orang yang dah didapati tidak bersalah oleh mahkamah, sampai dia menang pun kita masih nak masukkan dia juga. Saya rasa ini mana-mana orang pun tak boleh terima, Menteri. Kena saya minta tolonglah. Saya tahu memang tak mungkin nak dapat pindah waktu ni, tapi saya minta kaji baliklah. Tolonglah kaji balik. Terima kasih Rahmat. Saya ingat sebelum jawab boleh saya nak sentuh saya sikit saja ni Rahmat. Kalau yang sama dengan yang Muhammad. Kalau yang sama tak payah tanya lagi Rahmat. Peraturan tapi kata berbeza sikit. Boleh. Kalau beza sikit duduk dulu. Ya. Kejap lagi Kalau kejap lagi duduk dulu. Ya, saya boleh bersempati dengan apa yang dilihat oleh Yang Muhammad. Dan sebagaimana Yang Muhammad kata, bolehlah kaji semula. Yang Muhammad kita sentiasa mengkaji semula. Dan kita pun berbincang banyak persoalan-persoalan ini. Satu persatu dia kita bincangkan dalam di antara AG dan sebagainya. Dan kita menilai pada ada sebab-sebab yang tertentu kenapa section ini diperkenalkan. Jadi dalam keadaan demikian, kalau kaji dia boleh tak panggil kami yang Muhammad, jangan cross the bridge before you reach it, Yang Muhammad. Jadi Yang Muhammad kata kaji semula, insya-Allah kita akan lihat semula selepas ini, Yang Muhammad. Jadi ini bukan mengatakan bahawa undang-undang ini salah dibawa ke Parlimen, Yang Muhammad. Yang kita berpandangan dengan asas dan sebab kita sendiri, itulah kenapa kita bubuh peraturan ini. Jadi okey, terima kasih Yang Muhammad. Yang beruas saya dah janji Yang Muhammad. Jangan suruh saya mungkin janji Yang Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri kerana begitu profesional dalam mengendalikan perkara ini.
mengendalikan beri ruang ya. Saya agak berminat untuk meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri daripada kenyataan Yang Berhormat Menteri sendiri tadi, yang mana mengatakan bahawa kalau seseorang tertuduh tu yang diriman ni dilepaskan oleh mahkamah, oleh hakim, ya arif hakim ni atas dasar teknikal, jadi sepatutnya diberi peluang untuk diriman semula pending the disposal of appeal. Jadi saya dalam suasana negara kita telah 56 tahun merdeka, kita bercakap mengenai independence of judiciary, kebebasan kehakiman. Adakah Yang Berhormat tidak merasakan dengan adanya peruntukan seumpama ini, ia ibarat mengikat tangan hakim, hakim yang telah tengok keterangan yang ada di depan dia dengan segala keterangan daripada kedua belah pihak, dia buat keputusan membebaskan orang yang dituduh ni. Tapi pada masa yang sama, atas permohonan daripada pendakwa raya, dia tidak boleh membebaskan pula orang yang telah dibebaskan ini. Ini adalah ibarat satu keadaan tangan hakim ini diikat walaupun ada kebebasan kehakiman itu sendiri. Saya minta penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih. Betul. Yang itu sebenarnya saya tak perlu jelas lagi dah. Dah banyak bintang dengan Beruas, Yang Berhormat daripada Sepang. Saya sebut cerita yang sama sebenarnya. Betul lah Yang Berhormat tu. Ini cerita yang sama, hanya ditanya dengan cara-cara yang lain. Jadi saya tak perlulah. Saya dah bagi jaminan tadi, kita kaji. Ya, Yang Berhormat. Kita kaji. Saya pun nak puji Menteri kerana memang profesional. Kalau boleh tentang kaji semula, satu poin saja. Terima kasih Dato' Ali Petua. Memang saya puji cara Menteri. Jangan mampu sangat Yang Berhormat. Bukan mengapu. Inilah cara kalau semua menteri-menteri boleh dengar juga pandangan kita, pertimbangkan. Itulah cara kita yang kita di Pembangkang pun sokong. Inilah menteri yang memang baik dan itulah cara kita nak parlimen, kita berparlimen. Mengenai kajian semula, kalau saya boleh mohon menteri, Timbalan Menteri untuk membuat satu keputusan agar kalau ada isu-isu yang hendak dipertimbangkan, kita jangan luluskan dulu, kemudian timbang semula. Kerana apa yang berlaku semalam, di mana telah diluluskan pindaan kepada kanun kesesaan Section 203A Disclosure of Information, kemudian Menteri mengumumkan di luar, hendak ditimbangkan semula. Itu tidak mencerminkan sesuatu yang baik dan akan memberi perasaan yang tidak sedap kepada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang sudah luluskan, kemudian hendak pindah. Jadi kalau boleh, to avoid embarrassment, kita mohon dengan Menteri mungkin kita tangguhkan beliau ini, buat satu kajian semula, datang balik dengan semua peruntukan-peruntukan yang akan menjaga rakyat yang tidak bersalah. Kita akan terus sokong juga. Itulah harapan saya. Jangan kita mohon semua ahli Parlimen Barisan Nasional luluskan, kemudian kaji semula. It will leave a very bitter and bad taste. Terima kasih. Sebenarnya orang jadi peguam ni pandai bercakap semua memang. Dia nampak dengar manis lah suara dia. Sebenarnya sikit saja Yang Berhormat cakap tu, kaji semula itu saja. Ya, dia mahu sekarang buat. Yang Berhormat sebenarnya macam ni, saya nak jawab soalan ni sebenarnya, tapi bila sampai saya menjawab Yang Berhormat Pantai itu nanti. Sebab Yang Berhormat Pantai mencadangkan semalam, tiap-tiap undang-undang Lembah Pantai kan? Lembah Pantai. Tiap-tiap undang-undang, khususnya undang-undang yang tertentu, mesti di-refer kepada Komiti of Parliament supaya dibincang secara cross the political lines dan mendapat pandangan semua pihak, daripada semua pihak. Dan selepas itu saya akan jawab tu Yang Berhormat, ya. Tapi buat kali ini saya teruslah sini. Kalau tak habis ni nanti Yang Berhormat, hari ni nak pulang pukul 5.30 juga.